Senggaram kehidupan golongan gelandangan semakin mendapat perhatian pelbagai pihak. Pertubuhan bukan kerajaan NGO misalnya antara pihak yang tampil untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik itu. Dan bagi mengulas mengenai peranan NGO dalam membantu golongan gelandangan, kita bersama pengasas Kindness.my, Saudara Muhammad Kamarul Azizi di set agenda awal ini, rakan setugas Khairul Syafizan Johari, dan juga di talian pegawai pengurusan kes Laman Suri, Saudari Nur Ain Shah Zulkifli. Baik, kita bersama dengan Saudara Muhammad terlebih dahulu. Saudara Muhammad, kita ingin memahami asas kepada isu yang dibincangkan ini. Berdasarkan pengalaman saudara dalam membantu golongan gelandangan, apakah punca sebenarnya bagi kebanyakan mereka yang terpaksa untuk memilih jalan untuk menjadi gelandangan? Okey, terima kasih Hans. Sebenarnya apabila kita lihat warga gelandangan ini, mereka mempunyai pelbagai jenis latar belakang. Dan ada juga yang sudah bekerja tetapi tidak mampu untuk mendapatkan tempat tinggal yang sempurna. Oleh itu mereka bertindak untuk tinggal di tepi-tepi jalan, menjadikan tempat tinggal mereka itu sendiri. Tetapi ada juga setengah jenis gelandangan ini yang merupakan golongan ibu-ibu tunggal yang mungkin terpisah daripada suaminya dan tidak mempunyai tempat tinggal, dan mereka ini semuanya warga gelandangan ini sebenarnya mempunyai pelbagai jenis latar belakang, dan pendekatan kalau kata kita nak bantu mereka ni memerlukan cara-cara yang berbeza lah. Okey, baik, terima kasih Saudara Muhammad. Tunggu sebentar kerana kita akan bersama dengan rakan setugas saya di set agenda awal ni, Khairul Syafizan Johari. Ya. Sejak daripada semalam, AK melihat sendiri ataupun membuat tinjauan berhubung dengan masalah yang kita bincangkan pada malam ini. Bagaimana AK melihat daripada segi pemerhatian AK sendiri, siapa sebenarnya golongan gelandangan ini, AK? Okey, mereka terdiri daripada pelbagai cerita yang berbeza. Kita sempat untuk bersembang dengan mereka tapi saya tidak dapat merakamkan interview tersebut. Tapi saya boleh rangkumkan dalam golongan gelandangan ini mempunyai cerita atau latar belakang yang berbeza. Saya boleh katakan hasil ini juga selari dengan hasil tinjauan di kalangan penghuni Anjung Singgah pada Oktober hingga November tahun 2012, di mana yang mendapati bahawa 1 daripada 5 golongan gelandangan mempunyai masalah pendapatan, bermakna mereka bekerja tetapi gaji tidak cukup untuk ada rumah. Dan 1 daripada 2 mempunyai masalah pengangguran. 15 daripada 30 orang gelandangan ada penyakit kronik. 1 daripada 5 golongan gelandangan ada masalah mental ataupun tekanan. 1 daripada 10 golongan gelandangan pula merupakan daripada golongan kurang upaya. 1 daripada 5 pula merupakan golongan orang tua ataupun mereka yang berada pada usia emas. Manakala 40% lagi mempunyai masalah yang dikelilingi hutang. Dan Hans, semalam seperti Hans katakan, saya sempat untuk turun padang di sekitar Kuala Lumpur untuk mencari cerita di sebalik golongan gelandangan ini, dan saya sempat bertemu dengan salah seorang belia yang kata pada tengah-tengah malam semalam turun padang bersama rakan-rakan untuk mengedarkan makanan. Kita saksikan rakaman ini. Menggunakan wang sendiri ditambah dengan bantuan kewangan yang diperoleh menerusi kempen media sosial, Azlan Jaafar mula mengedarkan makanan kepada golongan gelandangan 2 kali sebulan sejak setahun lalu. Dia juga dibantu rakan-rakannya ini. Menu yang diedarkan pula bergantung kepada dana yang ada. Sekiranya memperoleh dana yang banyak, golongan ini mungkin dapat makan nasi. Tetapi sekiranya tidak mempunyai kewangan yang mencukupi, dia hanya mampu memberikan sebungkus roti dan sebotol air seperti malam ini. Makan bergantung pada collection. Kalau macam collection tu banyak, kita akan masak bihun ke, upah caterer ke, buat nasi ke, macam itulah. Ada target tak satu malam untuk nak bagi berapa orang? Normal kita bagi 150. Ditanya kenapa dia dan rakan-rakan sanggup turun ke ibu kota pada tengah malam seperti ini jawabnya. Tak tahu lah, sebenarnya dalam hati kot. Benda tu terdetik sendiri. Tak ada arahan siapa-siapa. Kita terus gerak je, on call pun. Macam mungkin malam ni kita buat, okey, nak kumpul, minum-minum sekejap, kita terus gerak. Dia macam insting lah nak bantu masyarakat kan. Syafizan Johari, Astro Awani. Semalam Hans, saya juga sempat untuk sama-sama menyumbang bersama Azlan Jaafar ni beli roti and then saya orang kata edarkan kepada golongan gelandangan, dan perasaannya agak berbeza Hans. Berbanding kalau kita buat kenduri, kita tahu kita bagi kenduri, tapi kali ini kita beri makan kepada orang yang lapar Hans. Okey, baik. AK, kita juga akan bersama dengan tetamu kita di talian. Halo Ain.
Ya, saya. Ain, Ya. kita ingin melihat dari segi permasalahan gelandangan ini, Ain, dan mengapa pihak Laman Suri sendiri terpanggil untuk membantu golongan gelandangan ini, dan apakah antara bentuk bantuan yang dihulurkan daripada pihak Ain sendiri? Okey Hans, sebenarnya Laman Suri ini merupakan salah satu NGO dan juga merupakan salah satu projek di bawah Yayasan Salam Malaysia. Okey, antara fokus kami adalah golongan gelandangan lah. And then kami mendapat sumbangan makanan dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan ia merupakan aktiviti mingguan. Kami akan ke sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman dan kami akan menghabiskan makanan kepada golongan gelandangan di sana lah. Dan antara program-program yang lain, kiranya Awish ni merupakan salah satu platform untuk kami menyelami masalah mereka, and then dari sana kami akan cuba menyelami apa isu permasalahan dan apa tindakan-tindakan yang kita boleh buat untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Antara program yang kami lakukan seperti pemberian makanan. Selain itu juga kami akan membuat home visit melalui program Selangkah Kasih, di mana apabila kita mengenal pasti isu, dan kami akan ke rumah mereka, di mana yang sebab tak semua di sana tidak memiliki rumah. Sebabnya faktor ekonomi juga memainkan peranan lah kenapa mereka berada di sana. So kami akan ya. Saudara Ain, sila tunggu di talian sebentar. Mungkin saya akan kembali bersama dengan Saudari Ain. Kita akan bersama dengan Saudara Muhammad kembali di Bilik Berita Israwani. Saudara Muhammad. Ya, saya. Berdasarkan pengamatan Saudara Muhammad sendiri, apakah masalah utama yang dihadapi golongan gelandangan ini? Maksud saya, bagaimana hak mereka untuk mendapatkan taraf kesihatan, keselamatan dan sebagainya, Saudara Muhammad? Okey, sebenarnya warga gelandangan ini harus tahu mereka boleh dapatkan segala kemudahan tu yang ada di sekitar Kuala Lumpur itu sendiri. Cuma dalam keadaan mereka ni, kebanyakan daripada keadaan mereka ni dia tak cukup duit. Kadang-kadang tu itu sebabnya dia tak ada tempat tinggal. So oleh itu kalau bila dia dalam keadaan kesempitan wang ni, dia nak cari kemudahan-kemudahan lain seperti kemudahan kesihatan dan lain-lain tu, dia jadi seperti satu beban pada diri mereka sendiri. Okey, baik Saudara Muhammad. Kita akan bersama dengan Karul Syafizan Johari pula selepas ni. AK, daripada segi kaedah ataupun mengawal golongan gelandangan ini, adakah kita terdapat akta tertentu ataupun undang-undang tertentu, AK? Sebenarnya ada, Hans, Akta Golongan Berempat 1977, di mana melalui akta ini boleh dilihat sebagai satu serampang dua mata, iaitu pertama menyediakan penjagaan dan pemulihan kepada golongan gelandangan, dan kedua itu mengawal golongan gelandangan sendiri, terutama sekali di sekitar kawasan ibu kota, di luar rumah, ya, terutama di tempat awam. Namun setelah daripada tahun 1977 sehingga sekarang masih lagi ada masalah golongan gelandangan ini. Ini bermakna kita harus melihat sekali lagi akta tersebut, adakah ia benar-benar berkesan untuk memberikan atau menyelesaikan masalah golongan gelandangan, kerana akta ini tidak menyebut ataupun tidak memberi penyelesaian kepada masalah akar, kepada masalah isu golongan gelandangan ini, iaitu pertama isu jaminan pendapatan, jaminan pekerjaan, jaminan pekerjaan dan juga seterusnya eksploitasi buruh, kesihatan mental, ketagihan ketagihan arak, ketagihan dadah, cacat dan kurang upaya, dan juga dari yang paling penting dari sudut pendidikan. Selagi mana akta ini ataupun selagi mana tiada akta yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini, maka saya lihat Akta Golongan Berempat 1977 ini mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan masalah golongan berempat atau golongan gelandangan. Okey, baik, saya fikir Saudari Ain di talian juga ada mendengar pandangan daripada AK di set agenda awal ni. Baik, selain daripada kita nak memberi makanan Saudari Ain, apakah lagi bentuk bantuan lain yang boleh kita fikirkan untuk membantu golongan gelandangan ini? Antara bantuan-bantuan lain yang kami berikan, di Laman Suri sendiri kami menyediakan kelas agama juga, dan juga kelas kraftangan kepada golongan gelandangan di sekitar Chowkit. Setiap minggu sebenarnya kami mengadakan outreach di sana setiap hari Sabtu, dan dari sana kami membina repo bersama mereka, dan di sana kami mengenal pasti golongan-golongan yang boleh kita tarik masuk ke Laman Suri sebagai daily care client, dan kita akan bagi kemahiran-kemahiran tertentu seperti kraftangan dan kelas masakan untuk mereka
develop diri mereka. Okey, baik. Mereka. Baik, terima kasih saudara Ain, dan saya nak kembali bersama dengan saudara Muhammad. Saudara Muhammad. Ya, Saya juga sebenarnya pernah bertemu dengan mereka yang orang kata golongan gelandangan ini, dan rata-rata mereka mengatakan bahawa apa yang dikatakan oleh AK dan juga saudara Ain ini benar. Mereka tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, dan mungkin daripada segi bantuan yang boleh kita berikan selain daripada memberi makanan dan tempat tinggal, seperti saudara Ain katakan tadi, memberi orang kata apa, teknik mengajar mereka supaya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bagaimana dengan pandangan tersebut, saudara Muhammad? Saya sangat setujulah dengan apa yang Ain katakan tadi. Sebenarnya bila kita kongsikan pengetahuan seperti skill kepada warga gelandangan ini, setidak ataupun sekurang-kurangnya daripada mereka dapat keluar daripada keadaan yang mereka hadapi itu sekarang. Oleh itu, kalau kata let's say ada organisasi ataupun mana-mana pihak yang ingin membantu mereka secara akar umbi, menggunakan cara memberi skill ini adalah satu yang lebih baiklah. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Muhammad yang berada di Bilik Berita Sarawak ini. Terima kasih juga kepada rakan tugas Khairul Syafizan Johari, dan juga terima kasih kepada saudari Ain yang kini berada di Jertih, Terengganu.